Ini adalah sebuah kisah benar tentang seorang Sami berusia 62 tahun yang terjerumus dalam skandal dengan seorang gadis muda dan pengakhiran yang menggegarkan seluruh kuil. Kuil Cahaya Damai terletak di lereng sebuah bukit. Di hadapannya mengalir sebatang sungai kecil yang berliku-liku, dan di belakangnya terbentang hutan tebal yang menghijau. Kuil ini tidaklah besar, tetapi sejak turun-temurun ia telah menjadi tempat yang damai bagi penduduk kampung untuk datang bersembahyang, melantunkan sutra, dan memohon ketenangan. Penduduk kampung sering berkata, selagi kuil ini diketuai oleh Sami Kasim, berkatnya akan sentiasa melimpah. Sami Kasim tahun ini sudah berusia lebih 62 tahun. Rambutnya sudah mula memutih. Matanya kelihatan lembut, tetapi menyembunyikan pengalaman hidup yang luas. Beliau menjadi Sami sejak usia muda, mengabdikan diri kepada ajaran Buddha selama lebih 40 tahun, mematuhi peraturan dengan ketat, dan hidup dalam kesederhanaan. Di mata para penganut, beliau bukan sahaja seorang pembimbing rohani, tetapi juga tempat bergantung apabila mereka ditimpa kesusahan. Semua orang menghormatinya dan menganggap beliau seorang Sami sejati yang teguh imannya seperti gunung. Pada suatu petang di awal musim panas, seorang gadis muda dengan raut wajah yang sedih datang ke kuil. Namanya Aminah. Baru berusia awal 20-an, ibu bapanya telah meninggal dunia, dan dia merantau ke merata tempat untuk mencari rizki, akhirnya terdampar sebatang kara. Aminah berdiri di hadapan pintu kuil, matanya kemerahan, suaranya bergetar. Tuan Sami, saya tersesat dalam hidup dan tiada tempat bergantung. Mohon Tuan Sami, benarkan saya tinggal di sini. Saya sanggup buat apa sahaja kerja, asalkan ada bumbung untuk berteduh. Pandangan lembut Sami Kasim tiba-tiba menjadi redup. Beliau memandang wajah muda Aminah yang penuh penderitaan, tetapi juga naif, dan hatinya dipenuhi rasa kasihan. Beliau mengangguk, membenarkan gadis itu menumpang di kuil, menganggapnya sebagai seorang penganut muda yang memerlukan perlindungan. Sejak hari itu, Aminah tinggal di kuil, membantu melakukan semua kerja, dari menyapu halaman, menimba air, memasak, sehinggalah melantunkan sutra. Dia rajin dan sopan, membuatkan ramai orang menyukainya. Ramai penganut memuji Sami Kasim kerana belas kasihan beliau menumpangkan orang yang dalam kesusahan, satu perbuatan yang membawa berkat. Namun, seiring berjalannya waktu, orang ramai mula perasan layanan Sami Kasim terhadap Aminah sangat berbeza berbanding orang lain. Beliau sering bertanya tentang kesehatannya, menasihatinya tentang makan minum, malah kadang-kadang memasak semangkuk bubur untuknya apabila dia sakit. Perbuatan-perbuatan kecil ini di sebuah kuil yang suci mula menjadi buah mulut orang. Pada mulanya, mereka hanya fikir Sami itu kasihan pada gadis yatim piatu itu dan mahu menjaganya seperti anak sendiri. Tetapi lama-kelamaan, desak-desus mula tersebar ke seluruh kampung. Kenapa Sami begitu memanjakannya? Budak perempuan ni sejak masuk kuil nampak lain macam. Kuil yang dahulunya tenang, kini mula kehilangan kedamaiannya. Tiada siapa menyangka di sebalik layanan istimewa yang kelihatan tidak berbahaya itu, sebuah rahasia sedang bercambah. Rahasia yang akan menggegarkan seluruh kuil Cahaya Damai dan membuatkan penduduk kampung terkejut. Sejak diterima masuk ke kuil, Aminah memulakan hidup baru dalam suasana yang khusyuk tetapi juga asing. Pada waktu pagi, dia bangun awal untuk menyapu halaman kuil, menimba air dari perigi, dan membantu tukang masak menyediakan makanan untuk Sami dan para Sami muda. Pada waktu petang, Aminah sering menyertai yang lain di dewan utama untuk melantunkan sutra.
Apabila malam tiba dan bunyi loceng sembahyang semakin senyap, dia akan duduk di beranda sambil memandang langit. Hatinya berkecamuk dengan pelbagai pikiran tentang kehidupannya yang tidak menentu. Sami Kasim pada mulanya hanya menganggapnya sebagai seorang penganut yang menumpang, tetapi entah sejak bila pandangannya sentiasa mengikut setiap gerak-geri gadis muda itu. Sami sering bertanya, "Anak dah makan kenyang? Buat kerja banyak penat tak?" Soalan-soalan yang pada asalnya lahir dari belas kasihan, tetapi apabila diulang terlalu kerap, ia membuatkan para Sami muda di kuil mula berbisik-bisik. Suatu ketika, selepas sesi melantunkan sutra, Aminah tiba-tiba rebah di hadapan tangga. Sebelum para Sami muda sempat berbuat apa-apa, Sami Kasim sudah bergegas memapahnya masuk ke bilik rehat. Pemandangan itu membuatkan ramai orang di kuil terkejut. Selama ini, Sami seorang yang tegas dan jarang sekali mengambil berat tentang sesiapa secara langsung seperti itu. Apabila Aminah demam, Sami sendiri yang memasak bubur, malah duduk di tepi katil membacakan sutra untuk menenangkannya sehingga tertidur. Pada saat itu, Aminah merasakan satu kehangatan yang luar biasa. Dia berterima kasih kepada Sami, tetapi pada masa yang sama jantungnya berdegup kencang. Perasaan itu belum pernah dialaminya. Terasa malu, tetapi sukar dijelaskan. Kabar angin di dalam kuil mula tersebar keluar. Penduduk kampung bergosip, budak Aminah tu nampaknya disayangi betul oleh Sami Kasim. Kalau sayang macam bapa dengan anak, siapa nak marah? Tapi kalau sayang lebih-lebih tu pelik juga. Mendengar kata-kata itu, muka Aminah menjadi merah dan dia mengelak daripada pergi ke pasar kampung lagi. Dia bekerja dalam diam, cuba untuk tidak menimbulkan sebarang cakap-cakap lagi. Namun, dia sendiri tidak dapat menafikan bahwa layanan istimewa itu telah membuatkan hatinya yang muda bergetar. Setiap kali Sami menasihatinya atau tersenyum, hatinya menjadi keliru. Bagi Sami Kasim pula, beliau dapat merasakan perubahan dalam dirinya. Beliau mengingatkan dirinya bahwa beliau seorang Sami tidak boleh membiarkan hatinya goyah. Tetapi semakin beliau cuba memadamkannya, api itu semakin marak. Pada waktu petang, apabila melihat susuk tubuh Aminah membongkok menyapu daun-daun kering di halaman kuil, hatinya tiba-tiba berdebar seperti zaman mudanya. Perasaan itu berbahaya, tetapi beliau tidak lagi cukup kuat untuk berpaling. Sementara itu, para penganut terus berbisik. Kuil Cahaya Damai, yang dahulunya tenang, kini menjadi tempat penuh dengan kabar angin. Setiap orang ada cerita masing-masing, tetapi semuanya tertumpu pada hubungan luar biasa antara Sami dan gadis muda itu. Tekanan semakin meningkat, dan malapetaka yang tidak dijangka sedang perlahan-lahan menghampiri. Hari-hari berikutnya, Aminah semakin menyadari perhatian istimewa Sami Kasim. Terhadap para Sami muda, Sami tetap tegas, tetapi dengannya, Sami menjadi sangat lembut, malah kadang-kadang seperti seorang bapa yang penyayang. Apabila melihat Aminah melakukan kerja berat, Sami akan menegur, "Anakku, jangan angkat air banyak sangat. Pinggang tu lemah nanti sakit. Biar Sami suruh budak-budak lain buat." Kata-kata itu membuatkannya tergamam. Di kuil ini, semua orang bekerja mengikut giliran, tiada pengecualian. Tetapi untuk Aminah, Sami sentiasa mencari jalan untuk meringankan bebannya. Dia berasa terharu, tetapi juga merasa dirinya berbeza. Suatu petang, hujan turun dengan tiba-tiba. Angin bertiup kencang, membuatkan beberapa daun tingkap hampir tercabut. Aminah bergegas untuk menutupnya, tetapi tergelincir dan jatuh. Sami Kasim tanpa teragak-agak meluru ke arahnya dan menyambutnya. Pegangan tangan itu, walaupun seketika, membuatkan kedua-duanya berasa canggung.
Aminah menarik tangannya, mukanya merah padam. Sami pula berdeham sedikit, memalingkan muka, coba menyembunyikan debaran di hatinya. Namun, sejak hari itu, Aminah menyadari dia tidak lagi setenang dahulu. Setiap kali Sami memandangnya, dia akan mengelak. Setiap kali mendengar bunyi tapak kaki Sami, jantungnya berdegup kencang. Hatinya berbelah bahagi. Aku hormat Sami seperti bapa. Kenapa hati ini boleh berdebar? Tetapi perasaan sukar dikawal, lebih-lebih lagi apabila hati seorang gadis muda yang dahagakan kasih sayang dan kehangatan keluarga. Di luar, kabar angin mula bertiup kencang. Orang kampung berbisik-bisik di kedai kopi, budak perempuan tu makin lama makin berisi, makin putih. Sami Kasim pula ambek berat sungguh. Pelik, mana tahu orang alim pun manusia biasa juga. Harap-harap kabar angin tu tak betul. Kata-kata itu seperti jarum yang menusuk telinga. Aminah mendengarnya dengan hati yang penuh ketakutan, tetapi tidak dapat melepaskan diri. Dia tahu jika dia pergi, dia akan kembali hidup sebatang kara. Tetapi jika dia tinggal, dia terpaksa berhadapan dengan pandangan sinis orang ramai dan perasaan tidak menentu yang semakin membesar di hatinya. Sami Kasim pula tidak kurang terseksanya. Beliau coba melantunkan sutra lebih banyak, bertafakur lebih lama untuk menenangkan diri. Tetapi semakin beliau memaksa diri, bayangan Aminah semakin menghantui pikirannya. Kadang-kadang beliau bertanya pada diri sendiri, adakah ini ujian terakhir yang Buddha berikan kepadaku? Tetapi jawabannya tetap senyap di tengah malam yang sunyi. Di dalam kuil, ketenangan luaran tidak dapat menyembunyikan gelora di dalam. Kabar angin semakin meluas setiap hari. Semuanya seolah-olah memberi isyarat bahwa satu malapetaka besar akan berlaku, merobek selubung kesucian yang telah melindungi kuil ini selama bertahun-tahun. Hari itu, hujan lebat turun dengan tiba-tiba. Seluruh kuil diselubungi kabus kelabu dan angin. Aminah demam ringan sejak pagi, tetapi masih cuba bekerja. Apabila Sami Kasim melihat mukanya kemerahan dan berpeluh, beliau terus memanggilnya ke bilik tetamu kecil di belakang dewan utama dan menyuruhnya berehat. Anak, rehatlah, biar kerja tu budak-budak lain buat. Kalau demam, paksa diri, nanti jadi lebih teruk, kata Sami dengan suara yang dalam dan mesra, seperti seorang bapa menasehati anaknya. Aminah menunduk dan mengangguk. Tetapi ketika Sami hendak berpaling, dia tiba-tiba memegang lengan baju Sami. Matanya berkaca-kaca. Tuan Sami, pernahkah Tuan Sami berasa sunyi? Soalan itu membuatkan Sami terdiam. Buat pertama kalinya selama bertahun-tahun, ada orang yang memandang matanya sedemikian rupa. Aminah menyambung, suaranya bergetar seperti bunyi hujan di luar. Saya tahu, saya tak patut tanya, tapi dalam kuil ni, saya rasa hanya Tuan Sami yang paham saya. Sami Kasim berpaling, menyembunyikan matanya yang bergelora, tetapi keluhan panjangnya tidak dapat menyembunyikan hatinya yang sedang bergolak. Rambutnya yang memutih kelihatan kusut, tangannya yang kurus digenggam erat, seolah-olah cuba mengawal gempa bumi di dalam dirinya. Pada saat itu, di dalam bilik kecil yang hanya diisi bunyi hujan, bunyi nafas, dan dua hati yang keliru, tiada siapa berkata apa-apa lagi. Satu pelukan yang tidak disengajakan berlaku. Hanya seketika, tetapi cukup untuk meruntuhkan segala batasan. Dan kemudian, segala yang tidak sepatutnya telah pun terjadi. Selepas detik itu, kedua-duanya tenggelam dalam kesunyian. Aminah menekuk muka ke bantal dan menangis.
Sami Kasim pula duduk diam, matanya terbuka luas memandang siling, pandangannya keruh kerana ketakutan dan rasa bersalah. "Saya minta maaf," bisik Aminah. "Tidak, ini salah Sami, semuanya salah Sami," balasnya, suaranya tersekat-sekat. Sepanjang malam itu, kedua-duanya tidak dapat tidur. Keesokan paginya, Aminah keluar dari bilik dengan mata yang bengkak. Manakala Sami Kasim bertafakur di hadapan patung Buddha, tangannya memegang tasbih, tetapi fikirannya kacau bilau. Tiada siapa di kuil yang tahu apa yang telah berlaku, tetapi mereka semua dapat merasakan suasana yang berat. Aminah tidak lagi ceria. Sami Kasim pula menjadi pendiam, tidak lagi memberi nasihat atau teguran. Masing-masing menyendiri dalam dunia mereka, mengelak daripada bertentang mata. Tragedi sebenar belum meletus, tetapi benihnya sudah jelas kelihatan. Satu sempadan suci telah dilanggar. Sejak itu, kedua-dua Sami Kasim dan Aminah terperangkap dalam penjara hati nurani mereka sendiri, di mana tiada siapa dapat bersembunyi, tiada siapa dapat melarikan diri. Sejak malam hujan yang menentukan itu, Aminah bukan lagi gadis yang riang seperti dahulu. Dia menjadi pendiam, sering menundukkan kepala, tidak lagi berbual dengan para Sami muda atau penganut yang datang ke kuil. Setiap pagi, dia masih menyapu halaman, menimba air, tetapi setiap gerak-gerinya kelihatan muram, seolah-olah memikul beban yang berat. Sami Kasim juga tidak lebih baik. Beliau kelihatan tua 10 tahun dalam masa beberapa hari sahaja. Sesi ceramah agamanya dibatalkan, waktu melantunkan sutra juga menjadi tergesa-gesa dan tidak keruan. Beliau mengelak daripada bertemu Aminah, tetapi hatinya tidak henti-henti mengikuti setiap langkah gadis itu. Kadang-kadang, apabila melihat susuk tubuh Aminah membongkok menimba air di pintu gerbang 3, beliau terpaksa berpaling, kedua-dua tangannya digenggam erat menahan penyesalan. Suatu petang, selepas menyusun beberapa timbunan kitab suci, Aminah pergi ke hadapan patung Bodhisattva Guan Yin dan bersujud hampir sejam. Dia tidak memohon apa-apa untuk dirinya, hanya berdoa, "Saya mohon untuk kembali ke jalan yang benar. Saya telah bersalah, mohon Buddha bebaskan saya dari karma ini." Malam itu, dia mengemas pakaiannya ke dalam sebuah bekai kain, berniat untuk pergi sebelum subuh. Tetapi, sebaik sahaja melangkah ke pintu belakang, dia terdengar satu panggilan perlahan. "Aminah, kamu nak kemana?" Itu suara Sami Kasim. Beliau berdiri di situ senyap, seolah-olah sudah lama menunggu. Aminah menunduk, tangannya menggenggam erat tali beg. "Saya tak boleh tinggal di sini lagi. Saya telah berdosa kepada Tuan Sami. Saya tidak layak." Sami mendekatinya, matanya seolah-olah merayu. "Bukan kamu seorang yang salah, Sami juga salah. Tetapi kalau kamu pergi, bagaimana Saminah hidup dengan semua penyesalan ini?" Aminah mengangkat muka dan melihat mata Sami yang keruh kerana tidak cukup tidur, kerana penyesalan. Dia mahu menjerit, "Tuan Sami seorang Sami, Tuan Sami mesti kuat, mesti putuskan semua ini." Tetapi kata-kata itu tidak terluah. Dia menangis, membiarkan Sami mengambil beg kain dari tangannya dan membawanya masuk semula. Sejak malam itu, Aminah tidak lagi cuba melarikan diri, tetapi dia hidup seperti bayang-bayang di kuil, tidak bercakap, tidak ketawa, tidak mesra dengan sesiapa. Sami Kasim pula menyeksa dirinya dengan melantunkan sutra sepanjang malam, berlutut di bawah patung Buddha sehingga kakinya kebas dan berdarah kerana sejuk dan sakit. Kedua-duanya seperti dua banduan yang dikurung dalam penjara yang sama, tanpa rantai, tanpa pengawal, tetapi tiada siapa yang dapat melarikan diri. Mereka bukan lagi guru dan murid, bukan bapa dan anak, tidak berani memikirkan tentang cinta,
dan lebih-lebih lagi tidak cukup berani untuk memanggil satu sama lain sebagai pendosa. Sementara itu, orang di dalam kuil mula menyadari sesuatu yang tidak kena. Seorang Sami muda bernama Daud memperhatikan Aminah setiap hari. Dia melihat Aminah sering keperigi di belakang kuil seorang diri. Matanya sedih, langkahnya perlahan. Ada sesuatu yang tersembunyi dan tidak kena. Daud tidak berani bertanya, tetapi hatinya dipenuhi syakwa sangka yang sukar disembunyikan. Di sebalik ketenangan luaran, kuil cahaya damai sedang menyembunyikan badai yang akan melanda, dan apa yang tidak dapat dielakkan sedang menghampiri. Sami muda Daud tahun ini berusia 15 tahun, masuk ke kuil sejak kecil, seorang yang baik, pendiam, tetapi sangat peka. Sejak Aminah menyendiri, dia sudah merasakan ada sesuatu yang aneh antara gadis itu dan Sami Kasim. Bukan semua orang perasan, tetapi bagi Daud yang tinggal berdekatan mereka setiap hari, pandangan yang saling mengelak, lirikan curi, atau kesunyian yang melampau antara kedua-duanya sukar disembunyikan. Suatu malam, di hujung bulan, selepas waktu sembahyang, semua orang sudah berehat, tetapi Sami muda Daud masih senyap-senyap membersihkan dewan nenek moyang karena ada upacara keesokan harinya. Angin sepoi-sepoi, bahasa masuk dari tingkap belakang, membawa bersama bisikan yang tidak jelas dari bilik di sebelah kiri, tempat Sami Kasim biasanya bertafakur seorang diri. Daud pada mulanya tidak mau ambil peduli, tetapi tiba-tiba dia terdengar bunyi tapak kaki yang tergesa-gesa diikuti suara seorang wanita yang teresa-esa. "Saya tak tahan lagi, Tuan Sami." Kemudian senyap. Dalam sekelip mata, dia terdengar suara Sami menjawab, tidak kuat, tetapi jelas bukan sedang melantunkan sutra atau bersikir. Satu bunyi yang sedikit cemas dan ada nada memujuk. Merasakan ada sesuatu yang tidak kena, Daud perlahan-lahan berjalan ke sudut tersembunyi di luar koridor. Melalui celah pintu yang tidak tertutup rapat, dia terkejut melihat Sami Kasim sedang memegang tangan Aminah. Matanya penuh kesakitan, manakala Aminah menangis teresak-esak, bersandar pada bahu Sami seperti seorang gadis yang bersandar pada kekasihnya. Daud terpaku. Seluruh tubuhnya kaku seperti batu. Dia tidak faham sepenuhnya apa yang sedang berlaku, tetapi dia tahu satu perkara yang pasti. Ini bukan cara seorang Sami memeluk seorang penganut. Dan yang lebih teruk, dia melihat dengan matanya sendiri Sami, orang yang dianggapnya sebagai pembimbing, kelihatan begitu lemah. Tidak berani melihat lagi. Daud senyap-senyap kembali ke biliknya, jantungnya berdegup kencang. Sepanjang malam itu, dia tidak dapat tidur. Pelbagai soalan berlegar di kepalanya. Adakah Sami telah bersalah? Adakah jalan yang aku pilih ini juga salah? Keesokan paginya, semasa upacara sembahyang, Daud tidak berani memandang patung Buddha. Di dalam hatinya, kepercayaan mula goyah. Dia mau bertanya, mau bercakap, tetapi tidak tahu kepada siapa harus diluahkan. Jika dia ceritakan, ia akan menimbulkan kekacauan. Tetapi jika dia diam, dia seolah-olah bersubahat dengan dosa. Aminah pula seperti biasa, membersihkan dapur, mukanya tanpa ekspresi, matanya sunyi seperti tasik yang tenang. Manakala Sami Kasim melantunkan sutra dengan nada yang sedikit sumbang, matanya sesekali terhenti di pintu utama seolah-olah sedang berwaspada terhadap sesuatu. Ketiga-tiga mereka masing-masing menyimpan satu rahasia, satu penderitaan, tetapi mereka tidak tahu bahwa detik singkat malam tadi telah mula meretakkan lapisan ketenangan palsu. Dan apabila kebenaran terbongkar, tiada siapa yang dapat mengekalkan kedudukan asal mereka di hati orang lain lagi. Sejak malam itu,
Sami muda Daud menjadi orang yang paling tertekan di kuil. Walaupun dia yang paling muda, dia tidak lagi dapat membaca sutra dengan tenang seperti dahulu. Setiap kali bersujud di hadapan Buddha, hatinya terasa berat, seolah-olah ditindih batu. Daud mahu percaya bahwa dia tersalah lihat, bahwa detik itu hanyalah ilusi akibat cahaya bulan, tetapi akalnya tidak membenarkan dia menipu diri sendiri. Dia telah melihat dengan jelas, mendengar dengan jelas, tiada siapa yang menceritakannya, tiada siapa yang melebih-lebihkan. Aminah juga berubah dengan ketara. Dia tidak lagi mengelak pandangan orang lain, tetapi seolah-olah menjadi orang lain, dingin, tidak banyak bercakap, bekerja seperti mesin. Dia sering keperigi di belakang kuil setiap malam, duduk seorang diri untuk masa yang lama. Kadang-kadang Daud lalu di situ dan melihatnya, meletakkan tangan di perutnya, seolah-olah sedang menenangkan kesakitan. Satu gerak-geri kecil tetapi membuatkan pikiran Daud menjadi resah. Sami Kasim pula hampir menyendiri sepenuhnya. Beliau tidak lagi memberi ceramah pada petang Sabtu dan jarang melantunkan sutra bersama jemaah. Semasa upacara besar, Sami hanya duduk di belakang, senyap-senyap memutar tasbih, wajahnya kelihatan muram. Penganut-penganut yang lebih tua mulai merasakan sesuatu yang tidak kena. Sami Kasim nampaknya makin lemah, bisik seorang wanita tua di dewan sembahyang. Ya, dan si Aminah tu pun tak ceria macam dulu, macam ada sesuatu yang disembunyikan, sambung yang lain. Daud mendengar semuanya, tetapi hanya menundukkan kepala. Dia tidak berani bersuara, sebahagiannya karena takut, sebahagiannya karena belum cukup berani untuk tampil ke hadapan. Di dalam hatinya, Sami Kasim pernah menjadi contoh kesucian, idola dalam perjalanan kerohaniannya. Tetapi kini, image itu retak hari demi hari. Daud mula menulis diari, satu-satunya perkara yang membantunya daripada menjadi gila. Dia mencatatkan segalanya, pandangan Sami terhadap Aminah, malam-malam Aminah menangis di perigi, malah detik dia melihat mereka berpelukan, tetapi walau sebanyak manapun dia menulis, dia masih tidak dapat mencari jalan keluar untuk dirinya sendiri. Suatu pagi, ketika sedang menyapu halaman, Daud secara tidak sengaja terpandang ke dalam bilik Aminah dan terkejut melihat sekeping kertas laporan pemeriksaan kehamilan di atas meja. Dia terpaku, jantungnya seakan berhenti berdegup. Bukan karena dia ingin tahu, tetapi matanya secara tidak sengaja terbaca baris perkataan kandungan berusia 6 minggu. Dia berlari ke biliknya, menutup pintu rapat-rapat, dan duduk termenung seperti patung. Segala syak wasangka kini menjadi kenyataan yang jelas. Bukan lagi perasaan, tetapi bukti hidup. Aminah sedang mengandung, dan di dalam kuil ini hanya ada seorang lelaki. Pada ketika itu, Daud faham bahwa berdiam diri bukan lagi pilihan, tetapi jika dia bersuara, ia akan menjadi badai yang akan memusnahkan segalanya. Tetapi jika dia menyimpannya, dia akan mengkhianati hati nuraninya sendiri, mengkhianati pintu Buddha yang telah dipercayainya sepenuh hati. Sebuah pintu akan terbuka, dan orang pertama yang akan ditiup angin mungkin adalah dirinya sendiri. Kabar angin, sesuatu yang seolah-olah tidak kelihatan tetapi merebak lebih cepat daripada api, mula berlegar di seluruh kampung sekitar kuil cahaya damai. Pada mulanya, hanya beberapa bisikan di kedai kopi, beberapa cakap-cakap ragu-ragu dari mulut wanita-wanita tua yang pergi bersembahyang. Kemudian, secara berangsur-angsur, ia menjadi cerita utama semasa pasar pagi, di mana orang ramai sambil menimbang sayur sambil bergosip. Buddha Aminah Kak Kuil tu nampaknya mengandung. Astaga, kalau Kak Kuil, anak siapa lagi kalau bukan...
cakap tuh perlahan sikit, tapi fikir-fikir balik, sejak dia masuk, Sami Kasim pun dah lain macam. Kesucian kuil cahaya damai sudah tiada lagi. Orang yang datang bersembahyang semakin kurang, tunduk hormat kepada Sami Kasim juga tidak lagi disertai dengan pandangan penuh hormat seperti dahulu. Sebaliknya, ia digantikan dengan pandangan yang menyelidik, curiga, dan penuh syakwa sangka. Sesetengah orang malah berdiri di luar pintu gerbang, berbisik sesama sendiri, kemudian ketawa sinis. Sami Kasim dapat merasakan semuanya. Beliau tidak pergi ke pasar kampung, tidak bercakap dengan penduduk, tetapi beliau dapat melihatnya dengan jelas melalui mata orang lain. Pandangan yang dahulunya penuh kepercayaan, kini seperti pisau yang menusuk terus ke jantungnya. Perasaan dihakimi tanpa dapat membela diri membuatnya letih. Aminah juga hidup seperti bayang-bayang. Perutnya mula kelihatan sedikit, cukup untuk orang yang peka perasan. Walaupun dia coba menyembunyikannya dengan baju lengan panjang yang longgar, tiada siapa yang tidak curiga. Setiap langkahnya di halaman kuil kini seperti memijak bara api, panas dan penuh ketakutan. Sami muda Daud, satu-satunya orang yang tahu kebenaran, hidup dalam kebingungan tanpa jalan keluar. Dia tidak dapat tidur, makan pun tidak lalu. Daud pernah mahu berdiam diri, tetapi semakin dia diam, semakin dia merasa bersalah. Suatu malam, dia memutuskan untuk menulis surat kepada jawatan kuasa kuil, tidak menyebut nama siapa, hanya surat tanpa nama yang menceritakan tentang tanda-tanda perbuatan yang bertentangan dengan ajaran yang berlaku di dalam kuil. Hanya seminggu kemudian, beberapa wakil dari Persatuan Buddha tempatan datang untuk pemeriksaan mengejut. Mereka tidak banyak bercakap, hanya meminta untuk bertemu dengan Sami Kasim secara pribadi, kemudian bertemu dengan Aminah. Berita mengejutkan itu datang seperti petir di siang hari. Penduduk kampung berkumpul di luar pintu kuil, tidak berani masuk, tetapi juga tidak berganjak. Semua orang menahan nafas menunggu, suasana tegang seperti menunggu hujan lebat yang belum turun. Malam itu, Aminah duduk seorang diri di hadapan patung Guan Yin. Dia tidak melantunkan sutra, dia hanya menangis. Matanya bengkak, tangannya diletakkan di perut sambil berbisik, "Ibu minta maaf, ibu dah salah." Di rumah belakang, Sami Kasim duduk berhadapan dengan dua wakil persatuan. Tiada siapa berkata apa-apa selama beberapa menit. Akhirnya beliau mengeluh, menangkupkan tangan di dada dan menundukkan kepala. "Saya mengaku salah. Semua kabar angin itu benar." Pengakuan itu keesokan harinya tersebar ke seluruh kampung. Dan hanya dalam satu malam, kuil cahaya damai yang pernah dihormati orang ramai telah runtuh sepenuhnya di hati mereka. Sejak pengakuan Sami Kasim tersebar, suasana di kuil cahaya damai berubah sepenuhnya. Tiada lagi bunyi loceng bergema setiap pagi, tiada lagi bunyi ketukan kayu yang teratur pada waktu petang. Pintu kuil masih terbuka, tetapi tiada lagi orang yang melangkah masuk. Orang yang lalu lalang hanya menjeling, kemudian berjalan laju seolah-olah takut dijangkiti dosa. Aminah menyendiri di dalam bilik kecil di belakang dapur. Dia tidak lagi keluar ke halaman, tidak membantu kerja, apatah lagi berhubung dengan sesiapa. Perutnya sudah jelas kelihatan, setiap kali menunduk pun terasa sukar. Di dalam hatinya adalah kegelapan, tanpa jalan keluar, malu, menyesal, terhina, takut. Semuanya berselirat seperti sarang labah-labah yang menyelubungi tubuhnya yang kurus. Suatu malam selepas berhari-hari tidak dapat tidur, Aminah meraba-raba keluar ke perigi di belakang. Dia duduk di tebing perigi yang sejuk, matanya memandang kosong ke permukaan air,
tangannya yang gemetar memegang seketul batu besar, bukan untuk dibuang, tetapi untuk merasakan betapa beratnya beban itu jatuh ke dasar. Jika aku hilang, mungkin semuanya akan kembali seperti sedia kala. Dia meletakkan tangan di perutnya, air mata mengalir. Kandungan hampir 3 bulan. Setiap kali ia bergerak, dia tahu anaknya hidup. Tetapi hidup untuk apa? Seorang anak yang lahir tanpa bapa, tanpa status, dan menanggung beban kesalahan ibunya. Aminah menggenggam batu itu dengan erat, seluruh tubuhnya menggigil. "Aminah!" Suara Sami Kasim kedengaran dari belakang, cemas dan penuh kesakitan. Dia terkejut, batu itu jatuh dari tangannya, bergolek di atas tanah. Dia berpaling, matanya merah. Sami mendekatinya, tidak memakai jubah Sami, hanya sehelai baju biru nipis. Angin bertiup kencang, tetapi wajahnya tetap dipenuhi bayangan ngeri. "Kamu nak buat apa?" "Saya tak tahu lagi. Saya tak cukup berani nak jaga anak ni. Saya dah terlalu banyak buat salah, Tuan Sami." Aminah terduduk dan menangis teresak-esak. Beliau berlutut di hadapannya, kedua-dua tangannya menggigil karena sejuk, tetapi matanya penuh rayuan. "Bukan kamu seorang yang salah, Sami pun salah besar. Tapi anak ni tak bersalah, dia darah daging kita." Dua perkataan darah daging membuatkannya terdiam. Itulah kali pertama Sami Kasim mengakui perasaan terlarang itu dengan kata-kata. Tetapi ia juga kali pertama dia melihat Sami menangis. Air mata yang bukan lagi milik seorang Sami, tetapi milik seorang lelaki yang terhumban ke jurang dosa. Tersepit antara penyesalan dan tanggung jawab. Kamu boleh tinggalkan tempat ni, boleh mulakan hidup baru, tapi jangan buang dia. Tolonglah. Rayuan itu seperti pisau yang menghiris hati Aminah. Dia rebah ke bahu Sami, menangis teresa-esa. Tiada lagi logik, tiada lagi perbezaan. Hanya ada dua insan, seorang yang telah kehilangan idealismenya, seorang yang telah kehilangan masa mudanya, berpegangan di tengah badai. Selepas malam itu, Aminah memutuskan untuk menjaga bayi itu. Tetapi dia tidak mau tinggal di kuil. Kerana dia tahu, walau apa pun yang Sami minta, pandangan masyarakat tidak akan pernah memaafkan. Dan juga kerana dia mau anaknya membesar bukan dalam bayang-bayang kesalahan. Suatu pagi, Aminah senyap-senyap meninggalkan kuil. Dia memakai topi mengkuang lama, memakai baju lengan panjang berwarna coklat gelap untuk menyembunyikan perutnya yang semakin membesar. Di tangannya ada sekeping kertas janji temu imbasan kehamilan di klinik kesehatan. Tiada siapa di kuil yang tahu. Sami Kasim sedang melantunkan sutra di bilik tafakur. Sami muda Daud sibuk memotong sayur untuk makan tengah hari, dan halaman kuil sunyi seperti biasa. Aminah berjalan di jalan kampung yang berdebu, cuba berjalan dengan tenang. Tetapi dia tidak tahu, di pasar di hujung kampung, tempat semua orang lalu lalang, ada 3 orang wanita tua sedang menjual sirih, masing-masing dengan mata yang tajam dan mengenali setiap orang. Tu bukan budak Aminah kat kuil kah? Dia nak ke mana waktu macam ni? Tengok perut dia tu, nampak tak? Macam mengandung je. Ya Allah, dia mengandung betul. Belum sampai separuh hari, seluruh kampung menjadi gempar. Berita Aminah yang tinggal di kuil Cahaya Damai sedang mengandung dan muncul di klinik kesehatan serta-merta menjadi cerita paling hangat. Tiada siapa yang berani cakap terus terang, tetapi semua paham, di kuil selain Sami Kasim, mana ada lelaki lain. Petangnya, seorang penganut lama kuil, Mak Cik Timah, yang telah bersembahyang bertahun-tahun, membawa sebungkus kuih muih, masuk terus ke halaman kuil, memanggil dengan kuat.
Apabila Sami Kasim keluar, dia tidak memberi salam, hanya memandangnya dengan tajam. Sami masih ada apa-apa lagi yang mau disembunyikan? Seluruh kampung sudah tahu, si Aminah itu mengandung. Apa jawaban Sami kepada pintu Buddha ini? Kesunyian yang berpanjangan itu seperti ratusan tikaman yang menembusi dinding kesucian yang coba dipertahankannya. Sami menundukkan kepala, menangkupkan tangan tanpa berkata apa-apa. Makcik Timah ketawa, tetapi bunyinya seperti tangisan. Seumur hidup saya hormat pada Sami, tak sangka. Malam itu juga, di hadapan pintu kuil, hampir 20 orang penduduk kampung berkumpul. Mereka tidak bising, tidak memaki hamun, tetapi pandangan mata semua orang berat dengan kemarahan. Ada yang membawa colok dan lilin untuk dinyalakan, kemudian senyap-senyap pergi. Ada yang berdiri memandang lama ke arah tangga, seolah-olah mahu mempersoalkan kesucian yang masih tersisa di situ. Sementara itu, Aminah kembali ke kuil dengan kaki yang letih, jantung berdegup kencang. Sebaik sahaja melangkah masuk ke pintu gerbang, dia merasakan pandangan semua orang tertumpu kepadanya dari jauh. Tiada siapa berkata apa-apa, tetapi setiap langkahnya terasa seperti dipaku pada lantai. Malam itu, Sami Kasim tidak bertafakur, tidak melantunkan sutra. Beliau duduk di hadapan patung Buddha, matanya terbuka luas, tasbihnya telah jatuh dari tangan entah bila. Di belakang, bunyi tangisan Aminah yang tersekat-sekat dari bilik kecilnya, seolah-olah merobek bumbung genting lama yang lebih biasa mendengar bunyi hujan daripada bunyi dosa. Satu rahasia bukan lagi rahasia. Apa yang disembunyikan kini telah terbongkar. Dan kuil yang dahulunya tempat perlindungan jiwa ramai orang, kini menjadi pusat gempa yang belum pernah terjadi. Keesokan paginya, sejak awal lagi, di hadapan pintu kuil Cahaya Damai, sudah ramai orang berdiri. Tiada siapa yang menyuruh, tiada siapa yang menjerit, tetapi setiap pandangan tertumpu ke pintu gerbang, seolah-olah menunggu satu perbicaraan senyap. Mereka adalah penganut lama, penduduk kampung sekitar, orang yang pernah meletakkan kepercayaan, pernah berlutut berdoa di hadapan patung Buddha di Dewan Utama, yang kini hatinya hancur karena satu kebenaran yang terlalu menyakitkan. Bunyi ketukan kayu di Dewan Utama juga tidak lagi merdu seperti dahulu. Sami Kasim duduk di hadapan patung Buddha, wajahnya muram, matanya dalam. Beliau tahu hari ini akan tiba. Beliau pernah bersedia untuk hari ini, tetapi apabila berhadapan dengannya, beliau masih tidak dapat mengelak daripada merasa seluruh tubuhnya sejuk, seolah-olah sedang menanggalkan lapisan kulit yang telah melindungi jiwanya selama 40 tahun. Sami muda Daud berlari masuk dan berbisik dengan gemetar. Tuan Sami, penduduk kampung datang ramai, mereka nak jumpa Aminah. Di belakang, Aminah mendengar setiap perkataan dengan jelas. Dia berdiri kaku seperti patung, tangan diletakkan di perut, matanya cekung kerana tidak cukup tidur berhari-hari. Anak di dalam perutnya bergerak perlahan, seolah-olah mengingatkan bahawa dia tidak boleh lagi melarikan diri. Biar saya keluar, suara Aminah bergetar tetapi penuh tekad. Dia berjalan perlahan-lahan ke halaman kuil, di mana berpuluh-puluh pasang mata sedang memperhatikannya. Dia tidak mengangkat muka, tiada siapa bersuara. Hanya ada bunyi angin yang meniup melalui celah-celah daun seperti keluhan patung-patung batu. Aminah berhenti di tengah halaman, menundukkan kepala dan menangkupkan tangan berdoa. Dia mengangkat muka, suaranya serak. Saya minta maaf pada semua orang, minta maaf kerana telah mencemarkan nama kuil ini, tetapi saya tidak boleh berbohong lagi.
Semua orang menahan nafas. Anak dalam kandungan saya ini adalah anak kandung Sami Kasim. Suara riuh rendah meletus seperti sarang tebuan pecah. Ada yang menutup mulut, ada yang menjatuhkan sejambak bunga yang dipegang. Beberapa wanita tua menggelengkan kepala dengan gemetar, tidak percaya. Seorang penganut yang berdiri paling dekat berkata dengan tegas, "Kamu ulang balik, kamu tahu tak apa yang kamu cakap nih?" Aminah mengangguk, air mata membasahi pipi. Dia tidak menangis kerana takut, tetapi menangis kerana kelegaan. Selama berbulan-bulan hidup dalam dosa, dia tidak pernah sekalipun diakui. Kini, di tengah badai penghakiman, hatinya terasa lebih ringan dari sebelumnya. Tepat pada masanya, Sami Kasim keluar. Beliau memakai jubah coklat lama, wajahnya pucat, matanya cekung karena kurang tidur. Beliau tidak memandang siapa-apa, hanya berjalan terus ke sebelah Aminah dan berlutut di tengah-tengah halaman kuil. Segala yang dikatakan oleh Aminah adalah benar. Saya yang pernah memberi ajaran, pernah menasehati orang lain untuk menjaga kesucian hati, telah gagal menjaga diri saya sendiri. Saya menundukkan kepala, mengaku salah di hadapan pintu Buddha, di hadapan semua orang. Seluruh halaman kuil senyap sunyi. Ada yang mula menangis, ada yang berpaling karena tidak sanggup melihat. Penganut yang paling setia berdiri terpaku, seolah-olah baru sahaja mendengar seluruh dunia rohaninya runtuh. Aminah juga berlutut di sebelah Sami. Dua pendosa itu senyap-senyap menundukkan kepala dalam kesunyian. Tiada lagi penafian, tiada lagi apa-apa untuk disembunyikan. Di tengah halaman kuil yang pernah menjadi simbol kesucian, kini menjadi tempat saksi sebuah pengakuan yang menggegarkan seluruh kampung. Belum sampai 3 hari selepas pengakuan itu tersebar ke seluruh kawasan, satu rombongan dari Majelis Sangha Buddha daerah telah secara resmi datang ke kuil Cahaya Damai. Kereta resmi berhenti betul-betul di hadapan pintu gerbang 3. Penduduk kampung berkumpul ramai, senyap, tetapi pandangan mata masing-masing penuh persoalan. Ada yang kasihan, ada yang marah, ada yang hanya kecewa dalam diam. Ketua rombongan yang berbahagia Biku Mahinda pernah belajar bersama Sami Kasim semasa muda. Beliau tidak banyak bercakap, hanya berjalan terus ke Dewan Utama, memandang sekeliling pemandangan yang biasa dilihat, kini diselubungi suasana suram. Patung Buddha masih bersinar, loceng sembahyang masih ada, tetapi hati manusia sudah tidak lagi utuh. Sami Kasim dengan sendiri melangkah ke hadapan untuk menyambut mereka. Beliau tidak memakai topi, tidak memakai jubah upacara, hanya memakai sehelai baju coklat biasa, wajahnya yang tua kelihatan lesu seperti seorang banduan yang menunggu hukuman. Aminah berdiri di belakang tanpa berkata apa-apa. Tangannya masih di perut, pandangannya menunduk. Saya sudah tahu kesalahan saya. Mohon majelis menghukum saya mengikut peraturan, kata Sami Kasim sambil menunduk, suaranya serak. Bikhu Mahinda terdiam seketika, kemudian mengeluh. Kasim, 40 tahun menjadi Sami, tidak dapat menjaga 1 detik kealpaan. Kesalahan ini bukan sahaja milik kamu, tetapi juga luka bagi seluruh komuniti Buddha. Musyawarat yang berlangsung hampir 2 jam itu diadakan secara tertutup di bilik tafakur di belakang kuil. Selepas itu, satu notis rasmi ditampal di pintu gerbang 3. Sami Kasim digantung sementara dari semua aktiviti keagamaan dan akan kembali ke Persatuan Negeri untuk muhasabah diri dan bertafakur secara pribadi. Kuil Cahaya Damai akan diuruskan sementara oleh jawatan kuasa kuil. Kertas notis itu ditampal pada kayu lama, tetapi terasa seperti ditampal di hati ramai orang.
Setiap penganut yang selesai membacanya menundukkan kepala dalam diam. Tiada siapa yang menangis, tetapi di mata mereka terpancar seluruh langit yang runtuh. Seorang yang pernah menjadi simbol kesucian, seorang Sami yang dihormati, kini menjadi pelanggar peraturan, namanya dipadamkan oleh persatuan agamanya sendiri. Petang itu, Sami Kasim mengemas sedikit barang-barangnya, tidak membawa banyak selain seutas tasbih lama dan beberapa buah kitab suci yang sudah lusuh. Beliau tidak mengucapkan selamat tinggal kepada sesiapa, senyap-senyap meninggalkan kuil, menaiki kereta yang membawanya ke bandar. Tiada siapa yang menghantarnya, kecuali Aminah yang berdiri di sudut tersembunyi memerhatikannya pergi. Matanya berair, tetapi dia tidak memanggil, tidak melangkah ke hadapan, kerana dia tahu detik itu tidak memerlukan ucapan perpisahan. Ia adalah satu pengakhiran. Sejak hari itu, kuil Cahaya Damai menjadi tempat yang sunyi. Para Sami muda berangsur-angsur pulang ke kuil daerah. Penganut semakin jarang datang. Dewan utama dibuka setiap hari, tetapi tiada lagi orang yang datang bersembahyang. Penduduk kampung berkata, kalau hati tak bersih, Buddha mana yang akan menyaksikan? Aminah memohon izin untuk tinggal lebih lama, untuk bersedia melahirkan anak. Walaupun dia tahu kehadirannya di situ hanya membuatkan segalanya lebih berat, tetapi jika dia pergi sekarang, dia tidak tahu kemana hendak dituju, dan anaknya akan lahir di tengah-tengah badai ini. Musim bertukar sejuk. Angin dari lereng bukit bertiup, membuatkan suasana di kuil Cahaya Damai semakin dingin. Halaman kuil dilitupi lapisan daun kering yang tebal, tanpa ada sesiapa yang menyapunya. Sejak Sami Kasim pergi, bunyi loceng kuil semakin jarang kedengaran. Hanya bergema pada waktu malam apabila Aminah sendiri memukulnya, sebagai satu cara mengingatkan dirinya bahwa tempat ini pernah menjadi tempat yang damai. Dia terus tinggal di kuil, hidup senyap di dalam bilik lama berhampiran dapur. Sejak perutnya semakin besar, Aminah hampir tidak keluar ke halaman. Dia hanya berada di dalam bilik kecilnya, memasak ala kadar dan bertafakur seorang diri. Tiada lagi orang yang menasihati, tiada lagi orang yang bertanya kabar. Dia hidup seperti bayang-bayang, menunggu hari kelahiran seperti satu hukuman yang telah ditetapkan. Pada hari anaknya lahir, hujan renyai-renyai dan angin sejuk bertiup. Tiada sesiapa di sisinya, tiada juru rawat, tiada bidan. Aminah menguruskan dirinya sendiri di dalam bilik kecil itu. Tangannya yang gemetar memegang hujung selimut, mulutnya menggigit baju untuk menahan sakit. Selepas hampir 8 jam bergelut, di tengah-tengah kesakitan yang amat sangat, tangisan bayi itu kedengaran di malam yang sunyi. Bayi itu seorang anak lelaki, kemerah-merahan, kecil dan lemah, tetapi matanya yang terbuka luas membuatkan Aminah menangis. Ibu minta maaf, ibu lahirkan kamu di tengah-tengah pandangan hina, tapi ibu tak akan biarkan sesiapa sakiti kamu. Keesokan paginya, berita dia melahirkan anak di kuil tersebar ke seluruh kampung. Orang ramai datang berdiri di luar pintu gerbang, menjenguk melalui celah pintu sambil berbisik. Dia dah bersalin betulkah? Ya Allah, lahirkan anak Sami dalam kuil. Mana ada kesucian lagi? Mana nak letak muka? Tetapi Aminah tidak keluar dari bilik. Dia tahu kini setiap langkahnya adalah satu pijakan di atas maruah penduduk kampung. Ada orang yang baik hati senyap-senyap menghantar sedikit susu, beberapa helai lampin, tetapi ada juga yang membaling batu ke bumbung kuil pada waktu malam, diiringi dengan kata-kata sumpahan. Bayi itu tidak banyak menangis, hanya tidur lena di dakapan ibunya. Setiap kali dia bergerak,
Aminah terkejut karena bimbang, bukan bimbang untuk bayi itu, tetapi bimbang untuk masa depannya. Seorang anak yang lahir dari tragedi, tanpa bapa di sisi, tanpa saudara mara, tanpa tempat bergantung. Bagaimana dia akan membesar di tengah-tengah pandangan benci itu? Walau bagaimanapun, Aminah tidak pernah terfikir untuk membuang anaknya. Setiap hari, dia meletakkan anaknya di hadapan patung Buddha, berdoa dalam hati, memohon agar anaknya tidak dihakimi. Saya telah bersalah, tetapi saya mau anak saya hidup, dimaafkan. Dia juga menulis sepucuk surat kepada Sami Kasim, tidak tahu sama ada akan sampai ke tangannya atau tidak. Dalam surat itu, dia tidak menyalahkan, tidak juga menyimpan dendam. Dia hanya menceritakan bahwa bayi itu telah lahir, bahwa ia mempunyai mata yang sangat mirip dengan Sami, dan bahwa dia akan membesarkan anak itu dengan sisa-sisa hidupnya. Kuil itu kini, selain patung Buddha dan angin gunung, hanya tinggal 3 nyawa. Seorang ibu yang bersalah, seorang anak yang tidak berdosa, dan 1 luka yang tidak pernah sembuh di hati penduduk kampung. 2 minggu selepas melahirkan anak, Aminah kelihatan sangat kurus. Bukan karena lemah selepas bersalin, tetapi karena beban psikologi yang menimpanya siang dan malam. Di luar, bisikan, pandangan sinis, dan kabar angin masih belum berhenti. Suatu hari, sekumpulan pemuda yang lalu lalang malah ketawa dengan kuat. Lahirkan anak dalam kuil, nanti besar boleh jadi ketua Sami cepat. Mak dia jadi apa pula? Kata-kata itu seperti pisau yang menghiris hatinya. Walaupun cuba tidak diendahkan, dia tidak dapat menafikan bahwa bayi itu adalah duri dalam daging bagi kampung ini. Dan dia, ibunya, telah menjadi simbol keruntuhan akhlak di hati orang yang pernah beriman kepada Buddha. Suatu malam, ketika sedang menyusukan anaknya, Aminah memandang wajah anaknya dengan hati yang hancur. Bayi itu masih tidur lena, dadanya turun naik mengikut nafasnya. Rambutnya yang lembut dan matanya yang terbuka luas ketika bangun, membuatkannya seolah-olah melihat sebahagian daripada Sami Kasim. Bukan kerana rupa, tetapi kerana kesedihan dalam pandangannya. Dia tahu dia tidak boleh tinggal di sini. Bukan kerana takut, tetapi kerana tinggal di sini bermakna menjadikan anaknya sasaran lidah orang ramai. Walaupun dia boleh menanggungnya, anaknya tidak patut menanggungnya. Anak itu tidak bersalah. Keesokan harinya, ketika hari masih belum cerah, Aminah senyap-senyap mengemas beberapa helai pakaian lama ke dalam beg kainnya. Dia membalut anaknya dengan selimut nipis, meletakkan bayi itu dengan kemas di dalam kain gendongan di dadanya. Sebelum meninggalkan bilik, dia berdiri lama di hadapan patung Guan Yin, matanya merah, tangannya yang gemetar ditangkupkan. Saya telah mencemarkan pintu Buddha, telah membuat tempat suci ini mendapat nama buruk, tetapi bayi ini tidak bersalah. Saya mohon untuk membawanya pergi jauh, mohon restu. Kemudian dia bersujud 3 kali dengan dalam, rambutnya yang terurai jatuh ke lantai, air mata jatuh ke lantai yang sejuk. Selepas itu dia berpaling dan melangkah keluar dari pintu kuil, kali pertama dan juga kali terakhir sebagai penghuni kuil cahaya damai. Tiada siapa yang menghantarnya, tiada siapa yang tahu. Hanya Sami muda Daud yang berdiri bersembunyi di sebalik pintu, senyap-senyap memandang susuk tubuh kurus itu hilang dalam kabus pagi. Dia tidak berkata apa-apa, hanya menangkupkan tangan melantunkan doa, seolah-olah menghantar pergi satu jiwa yang tersesat. Aminah berjalan kaki lebih 5 kilometer ke jalan besar, menaiki bas terawal. Dia tidak tahu kemana hendak dituju, hanya membawa sijil kelahiran yang belum diisi nama baba.
Sepucuk surat lama dari Sami Kasim yang dihantar tahun sebelumnya dengan janji akan menjaga ibu dan anak sehingga akhir hayat. Dan sekeping gambar kecil Dewan Utama Kuil pada zaman kegemilangannya. Duduk di dalam bas memandang keluar tingkap, Aminah melihat sawah padi yang luas terbentang. Cahaya pagi mula menyinari pipi anaknya. Bayi itu bergerak sedikit, kemudian tidur semula dengan lena. Buat pertama kalinya selepas berbulan-bulan, dia tersenyum sedikit. Tiada siapa tahu bagaimana masa depannya, tetapi pada saat itu, di tengah-tengah pemandangan yang luas dalam satu perjalanan tanpa tarikh kembali, Aminah telah memulakan semula, tidak lagi tinggal dalam bayang-bayang masa lalu, tidak lagi hidup sebagai seorang pendosa, tetapi sebagai seorang ibu. Kuat, senyap, dan tabah demi anaknya. Di sebuah pusat meditasi kecil di atas gunung di negeri lain, Sami Kasim menjalani hari-hari yang sunyi dan tenang. Pusat meditasi itu tidak ramai orang, hanya ada beberapa orang Sami tua yang bertapa dan menjaga kebun sayur serta kolam ikan. Sejak digantung daripada aktiviti keagamaan di Kuil Cahaya Damai, beliau dihantar oleh persatuan ke sini untuk bertaubat, bertafakur, dan muhasabah diri sehingga akhir hayat. Tiada siapa yang mengikatnya, tiada siapa yang mengawasinya. Tetapi beliau sendiri yang telah mengunci dirinya dalam sebuah sangkar tidak kelihatan, di mana bacaan sutra tidak dapat menghapuskan dosa, di mana setiap ketukan loceng adalah satu peringatan tentang noda yang sukar dibersihkan. Setiap pagi, Sami Kasim bangun sebelum subuh, menyapu halaman, memasak air, kemudian duduk bertafakur. Sepanjang hari, beliau tidak bercakap lebih dari 10 patah perkataan. Hanya apabila ada urusan penting, baru beliau bersuara. Para Sami lain tidak bertanya tentang masa lalunya. Mereka paham, kesakitan hanya boleh ditanggung oleh orang yang mengalaminya sendiri. Suatu hari, di awal musim sejuk, beliau menerima sepucuk surat. Sampulnya biasa, alamat pengirim dari sebuah daerah di pantai timur. Melihat tulisan tangan yang condong di sudut kiri, tangannya sedikit bergetar. Itu tulisan Aminah. Beliau membuka surat itu dengan berhati-hati. Di dalamnya hanya ada beberapa baris, tidak mengeluh, tidak menyalahkan, hanya memberitahu bahwa dia telah melahirkan seorang anak lelaki. Bayi itu sehat, berat 2,9 kilogram, mempunyai mata yang sangat mirip dengan Sami. Dia telah menamakan anak itu Min Yan, yang bermaksud insan berhati nurani yang cerah, sebagai satu cara menebus kesalahan bagi kedua-duanya. Di akhir surat, Aminah menulis, "Saya tidak berharap Sami memaafkan saya, tetapi hanya berharap Sami hidup lama supaya setiap hari dapat memaafkan diri sendiri." Sami Kasim duduk diam untuk masa yang lama. Surat itu bergetar di tangannya, seperti tubuhnya sendiri yang sedang menahan gelora di hati. Beliau meletakkan kertas itu di dahinya. Kedua-dua matanya terpejam, tiada air mata. Beliau sudah kehabisan air mata. Tetapi di dalam hatinya, sesuatu seperti pecah, sakit, menyesal, dan rindu. Malam itu, selepas waktu sembahyang, beliau memutar tasbih di hadapan altar Buddha. Mulutnya tidak henti-henti berbisik, "Namo Amitabha Buddha. Mohon, berikan anak itu ketenangan, berikan ibunya kekuatan, biarlah karma ini berhenti pada saya." Sejak itu, setiap hari Sami menulis surat kepada Aminah, tetapi tidak mengirimnya. Beliau menyimpannya di dalam sebuah kotak kayu kecil di bawah bantal sebagai satu cara untuk meluahkan perasaan, untuk bertaubat. Ada surat yang hanya beberapa baris. Hari ini anak ketawa tak? Ada yang panjang beberapa muka surat menceritakan tentang pusat meditasi, kebun sayur, dan seekor kucing liar yang tidur di bawah kaki patung Buddha setiap malam.
Kadang-kadang, beliau bermimpi melihat Aminah membawa seorang anak kecil berlari masuk ke halaman kuil cahaya damai yang lama. Budak lelaki itu berlari-lari di antara batas bunga kekua putih, manakala beliau hanya berani berdiri dari jauh memerhati dan memanggil perlahan, "Anakku." Kemudian terjaga, beliau akan duduk bertafakur sehingga pagi. Tiada siapa tahu betapa bergeloranya hati beliau. Tetapi semua orang melihat sejak menerima surat itu, pandangan Sami Kasim menjadi lebih dalam tetapi juga lebih mesra. Kuil Cahaya Damai yang pernah menjadi kebanggaan rohani penduduk kampung, kini diselubungi debu masa yang menyedihkan. Sejak Sami Kasim pergi dan Aminah membawa anaknya meninggalkan kuil, tiada siapa yang berani melangkah masuk ke dewan utama dengan tenang lagi. Loceng kuil masih dipukul pada hari-hari perayaan besar, tetapi oleh seorang lelaki tua di kampung yang diamanahkan oleh jawatan kuasa kuil, bukan lagi bunyi loceng dari seorang Sami sejati yang pernah menenangkan hati orang ramai. Penduduk sekitar masih bergosip, tetapi tidak lagi sehebat dahulu. Semuanya perlahan-lahan reda seperti lumpur selepas banjir. Ada yang sudah pulih, ada yang masih menyimpan dendam, tetapi semua orang merasa kosong. Pada hari bulan purnama dan bulan baru, tiada lagi orang melantunkan sutra, tiada lagi ceramah agama, tiada lagi hidangan vegetarian yang lazat yang membuatkan penduduk merasa tenang seperti dahulu. Suatu hari di awal bulan, Pak Ji Idris, ketua jawatan kuasa kuil, seorang lelaki berusia lebih 60 tahun yang pernah menjadi penganut setia Sami Kasim, berdiri di tengah halaman kuil, memandang sekeliling lalu mengeluh. "Kita tak boleh biarkan tempat ni terbiar macam ni." Yang salah tetap salah, tapi Buddha masih di sini. Kuil tetap kuil. Tak boleh biarkan satu kesilapan meruntuhkan semua kepercayaan kita selama ini. Penduduk kampung yang mendengar kata-katanya pada mulanya hanya diam, tetapi kemudian seorang demi seorang mengangguk. Mak Cik Timah, orang yang pernah menyoal siasat Sami Kasim pada hari skandal itu meletus, kini bersuara. "Saya pernah marah, pernah sakit hati, tapi tak boleh sebab seorang kita tutup kuil. Saya dah tua, cuma harap ada bunyi sutra setiap pagi untuk tenangkan hati." Maka, satu musyawarat kecil diadakan. Penduduk kampung bersetuju untuk menghantar permohonan kepada Persatuan Agama untuk melantik seorang Sami baru sebagai ketua. Tidak perlu yang terkenal, cukup yang ikhlas, menjaga ajaran, dan boleh membantu kuil kembali menjadi tempat yang tenang untuk seluruh kawasan. Walau bagaimanapun, ada yang masih ragu. Orang baru yang datang nanti tak terjejas ke dengan nama buruk kuil ni? Siapa yang berani masuk kuil yang pernah ada skandal macam tu? Pak Cik Idris menjawab dengan tenang. Orang yang benar-benar beriman, mereka tak takut kegelapan. Mereka datang untuk membawa cahaya kembali. Kalau kita asyik pegang luka lama, kita bukan saja hilang seorang Sami, tapi hilang Buddha sekali. Kata-kata itu seolah-olah membuka pintu yang tertutup di hati ramai orang. Walaupun belum dapat menghapuskan kenangan sepenuhnya, sekurang-kurangnya penduduk sudah bersedia untuk membuka hati. Beberapa orang penganut muda mula kembali membersihkan kuil, mengelap patung, dan menyalakan colok. Dapur kembali berasap selepas berbulan-bulan sejuk. Malam itu, apabila bunyi ketukan kayu bergema buat pertama kalinya selepas hampir setahun, seluruh kampung senyap mendengar. Walaupun hanya bunyi ketukan dari seorang lelaki tua yang tidak tahu melantunkan sutra dengan betul, ia tetap bergema dengan teratur. Seperti satu pesanan, kuil tidak pernah mati, ia hanya sedang sakit. Di tempat yang sangat jauh, Aminah yang sedang menidurkan anaknya, tiba-tiba merasa hatinya tenang.
Dan di pusat meditasi terpencil di atas gunung, Sami Kasim yang sedang memutar tasbih juga mendengar bunyi loceng yang sangat perlahan di dalam hatinya. Aminah memilih sebuah pekan kecil di pantai timur sebagai tempat untuk memulakan hidup baru. Tiada siapa yang tahu siapa dia, tiada siapa yang peduli tentang masa lalunya. Bagi penduduk di sini, dia hanyalah seorang ibu muda yang menyewa bilik usang berhampiran stasiun bus. Setiap hari, menggendong anaknya ke pasar membeli sayur, kemudian senyap-senyap pulang. Anaknya, Mingyan, sudah berusia lebih 3 bulan, montel dan cergas. Walaupun hidup serba kekurangan, dia jarang sakit. Setiap kali ketawa membuatkan mata Aminah berkaca-kaca. Dia tidak membenarkan dirinya lemah lagi. Dia pernah bersalah, pernah jatuh, tetapi tidak boleh membiarkan Mingyan membesar dengan seorang ibu yang tenggelam dalam kegelapan. Dia memohon kerja sebagai pembantu di sebuah kedai makanan vegetarian berhampiran pasar. Pemilik kedai, seorang balu, melihatnya baik dan sopan, lalu bersetuju. Gajinya kecil, cukup untuk makan minum mereka berdua. Tetapi bagi Aminah, itu sudah cukup. Sekurang-kurangnya dia tidak lagi hidup menumpang di kuil, tidak lagi perlu lari dari pandangan masyarakat. Pada waktu pagi, dia menggendong anaknya di belakang pergi kerja. Pada waktu tengah hari, dia mengambil kesempatan membawa anaknya ke sudut dapur untuk menyusu. Malam hari, apabila Mingyan tidur lena, dia akan duduk menulis diari, mencatatkan setiap detik perkembangan anaknya. Hari ini anak dah pandai meniarap, hari ini anak senyum pada ibu, hari ini anak panggil nama pertama. Walaupun tidak jelas sama ada ibu atau hanya bunyi biasa, tetapi bukan setiap hari mudah. Kadang-kadang demam, dia terpaksa mengambil cuti dan membeli ubat dengan duit terakhir di dalam dompet. Kadang-kadang kedai ramai pelanggan. Dia sambil menghidang sambil memujuk anaknya yang menangis. Air mata jatuh kerana sedih. Dia tidak pernah membayangkan hidupnya akan jadi begini. Menjadi ibu tunggal pada usia 21 tahun, tanpa rumah, tanpa suami, tanpa ibu bapa di sisi. Kadang-kadang dia teringat tentang kuil cahaya damai. Teringat bunyi loceng tengah hari, bau asap colok yang senyap ditiup angin. Teringat pandangan Sami Kasim pada hari terakhir. Tetapi setiap kali begitu, dia akan memeluk anaknya dan berbisik, masa lalu adalah untuk mengingatkan kita supaya tidak mengulanginya, manakala masa kini adalah untuk memulakan semula. Kadang-kadang dia terpikir untuk menukar nama, menghapuskan semua jejak lama, tetapi kemudian dia membatalkannya. Dia tidak mau anaknya membesar tanpa mengetahui asal-usulnya. Dia hanya mau hidup dengan baik, membesarkan anaknya menjadi orang yang berguna, dan jika ada peluang, dia akan kembali ke kuil lama itu, bukan untuk menebus dosa, tetapi untuk berhadapan. Suatu petang, selepas habis kerja, dia membawa Mingyan berjalan-jalan di taman berhampiran rumah. Budak lelaki itu ketawa riang melihat seekor kucing liar duduk menggaru telinga di bawah pokok. Tawa itu bergema dalam suasana senja yang hangat, membuatkan Aminah tersenyum. Mungkin kebahagiaan tidak perlu gemilang, cukuplah setenang ini. Suatu petang di hujung musim sejuk, hujan turun renyai-renyai. Pusat meditasi tempat Sami Kasim tinggal diselubungi kabus putih. Daun-daun basah, jalan kecil menuju ke dewan utama berlumpur. Di dalam bilik kayu kecil, beliau masih duduk bertafakur seperti biasa. Tangannya memutar tasbih, hatinya tidak lagi menentang kekosongan hidup. Sejak digantung dari aktiviti keagamaan, Sami Kasim tidak kembali ke kuil cahaya damai, juga tidak bertemu dengan sesiapa yang dikenalinya. Setiap hari berlalu dengan senyap, seperti satu bentuk hukuman. Tetapi beliau tidak melarikan diri. Beliau menerima kesunyian itu sebagai sebahagian daripada apa yang harus ditanggung. Seperti benih karma yang ditanam, kini telah bercambah.
Petang itu, Ketua Sami Pusat Meditasi memberinya sepucuk surat. Melihat tulisan tangan yang biasa di luar sampul, Sami Kasim terhenti, tangannya sedikit bergetar. Itu surat dari Aminah. Beliau membuka surat itu. Di dalamnya hanya ada beberapa baris ringkas. Mingyan sekarang dah 8 bulan, dah pandai merangkak. Dan semalam, bila ditanya mana ayah, dia tunjuk gambar lama Tuan Sami. Walaupun belum pandai cakap, tapi matanya pandang tajam, macam nak tanya sesuatu. Saya cuma nak Tuan Sami tahu, walaupun kita tak boleh dekat, Mingyan tetap tahu siapa Tuan Sami. Hanya itu sahaja. Tetapi Sami Kasim tidak dapat membaca lagi. Beliau meletakkan surat itu, kedua-dua tangannya ditangkupkan, kepalanya tertunduk, bahunya bergetar seperti orang kesejukan. Dari kedua-dua sudut matanya, air mata panas jatuh membasahi bajunya. Bukan kali pertama beliau menangis, tetapi mungkin kali pertama beliau menangis untuk sesuatu yang telah hilang selama-lamanya, hak untuk menjadi seorang bapa. Malam itu, beliau tidak keluar untuk sembahyang seperti biasa. Beliau duduk seorang diri di dalam bilik kecilnya, meletakkan surat Aminah di atas meja, di sebelah tasbihnya, kemudian mengeluarkan gambar lama dari kotak kayu. Gambar itu diambil di belakang kuil cahaya damai. Pada zaman yang masih aman, ketika Aminah hanyalah seorang gadis yatim piatu yang pemalu berdiri di beranda. Beliau mengambil pen dan menulis dengan tangan yang gemetar satu baris di belakang gambar itu. Mingyan, ayah minta maaf. Selepas itu, beliau mengambil kertas lagi untuk menulis surat balasan. Buat pertama kalinya selepas berbulan-bulan, beliau tidak lagi menulis kata-kata taubat. Beliau menceritakan tentang pusat meditasi, tentang dapur yang didatangi kucing liar setiap malam. Tentang beliau masih melantunkan sutra dan setiap pagi menyalakan colok memohon Buddha melindungi ibu dan anak. Sami tak harap kamu kembali, tapi kalau satu hari nanti anak dah besar dan nak tahu dari mana dia datang, Sami akan tetap duduk di sini tunggu soalan tu. Selesai menulis, beliau melipat surat itu dan menghantarnya sendiri ke pejabat pos di kaki gunung. Dalam perjalanan pulang, hujan turun lagi, tetapi kali ini beliau tidak menyorok di dalam bajunya. Wajahnya diangkat, matanya dipejam, membiarkan setiap titisan air sejuk menyentuh kulitnya yang telah menebal dimakan usia. Di tengah-tengah kesejukan musim sejuk di gunung, satu api kecil baru sahaja menyala di hatinya. Api seorang bapa yang tidak pernah berani mengaku anak, tetapi tidak pernah berhenti menyayangi anak itu. Pada perayaan Ulambana tahun itu, cuaca cerah, suasana di kampung cahaya damai lebih senyap dari tahun-tahun sebelumnya, tetapi kuil tetap dibuka untuk menyambut orang ramai datang bersembahyang. Sejak jawatan kuasa kuil bertekad untuk memulihkan semangat kuil, tempat ini telah menunjukkan sedikit kemajuan. Beberapa pasu bunga di hadapan halaman ditanam semula, dewan utama dibersihkan sehingga berkilat, dan yang paling penting, gosip-gosip jahat juga semakin berkurangan. Penduduk kampung datang bersembahyang, tetapi tidak lagi berpusu-pusu. Mereka datang kerana kebiasaan, kerana keikhlasan, dan juga kerana sedikit rindu akan zaman tenang yang telah berlalu. Tetapi tiada siapa menyangka pada hari itu Aminah telah kembali. Dia melangkah masuk ke pintu kuil ketika loceng Ulambana bergema. Di tangannya seorang anak lelaki yang montel, hampir setahun. Matanya yang besar dan hitam memandang sekeliling tanpa rasa takut. Wanita itu memakai baju biru, badannya kurus, tetapi wajahnya cerah dan ayu. Setiap langkahnya perlahan dan penuh makna. Seolah-olah dia sedang melangkah melepasi beribu-ribu pandangan yang telah membebaninya selama setahun. Pada mulanya, tiada siapa yang perasan. Tetapi,
Kemudian Makcik Timah, orang yang paling lantang mengkritiknya dahulu, terhenti dan menjatuhkan coloknya. Ya Allah, itu dia Aminah. Pandangan lain serta-merta tertumpu. Terdengar bisikan, dia berani balik. Nampak lain betul. Budak tu anak dia ke? Aminah tidak menjawab. Dia berjalan terus ke dewan utama dan berlutut di hadapan patung Buddha. Meletakkan anaknya di atas ribanya, dia menangkupkan tangan dan bersujud 3 kali dengan dalam. Dalam setiap sujud itu, dia melepaskan 1 lagi lapisan beban di bahunya. Selesai bersembahyang, dia mendukung anaknya, berdiri, dan berpaling menghadap semua orang. Saya kembali bukan untuk membela diri, tetapi untuk berterima kasih. Semua orang terkejut. Terima kasih atas pandangan benci yang mengajar saya untuk menjadi kuat. Terima kasih atas sumpahan yang membantu saya melihat betapa salahnya saya dahulu. Dan terima kasih kerana masih menjaga kuil ini supaya hari ini saya dapat kembali berhadapan dengan masa lalu saya sendiri. Tiada siapa berkata apa-apa. Bukan kerana tidak tahu hendak berkata apa, tetapi kerana kata-kata itu terlalu benar, terlalu berani. Anak di tangannya tidak menangis, hanya memandang semua orang, kemudian tiba-tiba mengangkat tangan menangkup seperti berdoa. Satu tindakan spontan, tetapi membuatkan Makcik Timah menangis. Kamu hidup susahkah? Seorang wanita bertanya, suaranya bergetar. Aminah mengangguk perlahan. Susah, tapi tak menyesal. Saya salah, tapi saya besarkan anak saya dengan cara yang paling betul yang saya mampu. Suasana tiba-tiba menjadi senyap. Seorang wanita tua mendekati, tangannya yang gemetar dilekahkan di atas kepala Minyan. Kesian budak ni, tapi dia budak-budak, dia tak salah. Aminah menunduk berterima kasih. Buat pertama kalinya, dia merasa tidak lagi dipandang sebagai orang luar. Dia tahu untuk dimaafkan adalah satu perjalanan yang panjang, tetapi hari ini dia telah mengambil langkah pertama. Ketika meninggalkan kuil, beberapa orang senyap-senyap meletakkan bungkusan kuih, sekotak susu ke tangannya dengan beberapa pesanan. Jalan elok-elok, jaga anak tu baik-baik. Kalau perlukan apa-apa, kampung ni masih kampung kamu. Aminah menahan air mata, mendukung anaknya keluar dari pintu gerbang. Minyan menoleh memandang patung Buddha, tangannya melambai-lambai seolah-olah mengucapkan selamat tinggal. Ada pintu yang apabila kita berani kembali, ia bukan lagi tempat menghukum, tetapi tempat untuk memulakan kemaafan. Suatu petang hujan lebat di pusat meditasi di Tanah Tinggi, Sami Kasim sedang mencabut rumput di tepi kolam teratai apabila menerima sepucuk surat dari seorang Sami muda. Melihat tulisan tangan yang biasa di sampul surat, hatinya sedikit berdebar. Itu surat dari jawatan kuasa kuil Cahaya Damai. Beliau duduk di atas batu, tangannya yang sedikit bergetar membukanya. Surat itu tidak panjang, hanya beberapa baris. Tuan Sami, pada hari perayaan Ulambana, Aminah telah kembali ke kuil bersama anaknya. Dia tidak memohon kemaafan, hanya berterima kasih dan senyap-senyap bersujud di hadapan Buddha. Orang kampung mula membuka hati. Anaknya bernama Minyan, baik budaknya. Dia menangkupkan tangan di hadapan patung Buddha, membuatkan semua orang menangis. Membaca sehingga di situ, air mata Sami Kasim jatuh. Beliau melepaskan surat itu, menundukkan kepala, dan menangkupkan tangan berdoa di tengah hujan. Namo Amita Buddha. Terima kasih kerana telah membenarkan ibu dan anak itu kembali dengan selamat. Malam itu beliau tidak tidur, cuaca sejuk dan hujan, tetapi beliau berlutut sepanjang malam di bilik tafakur, melantunkan sutra, mendoakan keselamatan Aminah dan Minyan.
Setiap bunyi ketukan kayu yang teratur, setiap baris doa seolah-olah menembusi hujan, meresap ke dalam tanah, membawa bersama semua penyesalan, semua harapan terakhir seorang yang pernah tersilap langkah. Menjelang pagi, beliau mengambil sekeping kertas dan menulis surat terakhir untuk Aminah, bukan untuk dihantar, tetapi untuk disimpan sebagai wasiat. Aminah, kamu jauh lebih berani daripada Sami. Kamu kembali berhadapan dengan masa lalu, dengan pandangan orang ramai. Manakala Sami masih belum berani melangkah masuk ke pintu gerbang lama itu, kamu menamakan anak kamu Minyan, insan berhati nurani yang cerah. Kamu tidak membiarkan anak itu membesar dalam kebohongan atau dendam, tetapi dengan kasih sayang seorang ibu. Sami berterima kasih. Jika satu hari nanti Minyan besar dan mau tahu kebenaran, jangan sembunyikan. Biar dia tahu bapaknya seorang yang bersalah, tetapi telah menghabiskan sisa hidupnya untuk bertaubat. Sami tidak memohon kemaafanmu, Sami hanya memohon Buddha memberikanmu ketenangan. Sami Kasim selesai menulis. Beliau melipat surat itu dengan cermat dan meletakkannya di dalam kotak kayu bersama tasbih dan gambar lama. Matanya memandang patung Buddha di sudut bilik, lebih tenang dari sebelumnya. Keesokan harinya, beliau ke kebun dan menanam sebatang pokok bodi kecil. Beliau berkata kepada Sami muda yang berdiri di sebelahnya, "Pokok ini untuk seorang ibu muda dan anak lelakinya. Nanti bila dia besar, mungkin dia akan datang ke sini, melihat pokok bodi ini dan tahu bahwa bapaknya pernah menanam sedikit cahaya terakhir." Sami muda itu tidak faham sepenuhnya, hanya mengangguk perlahan. Tetapi pandangan Sami Kasim pada hari itu, ringan seperti awan, jernih seperti titisan air, adalah pandangan seorang yang telah mempelajari pelajaran terbesar dalam hidupnya. Tahu menunduk untuk bertaubat, tahu bangkit untuk menyayangi dari jauh, dan tahu berdiam diri agar orang lain mendapat ketenangan. 18 tahun kemudian, Pekan Kecil dahulu kini telah menjadi bandar daerah. Jalan-jalan tanah kini berturap, pasar lama telah digantikan dengan pasar raya. Kedai makanan vegetarian tempat Aminah pernah bekerja, kini telah bertukar pemilik. Tetapi rumah kecil di tepi sungai itu masih lama, tetapi bersih. Di tingkapnya, pasu bunga kekwa mekar putih mengikut cahaya pagi. Minyan, seorang pemuda berusia 18 tahun, tinggi, berwajah lembut, matanya dalam, dan tenang seperti seseorang yang pernah dikenali. Dia baru saja diterima masuk ke university dalam bidang sosiologi, bidang yang dikatakannya kepada ibunya, "Saya nak faham hati manusia dengan lebih mendalam, supaya tiada siapa perlu hidup seperti ibu pernah hidup." Aminah tidak menjawab, hanya menitiskan air mata. Hari mata kebahagiaan yang telah ditunggunya hampir 2 dekad untuk percaya ia benar. Hari itu, ketika mengemas barang-barang lama, Minyan secara tidak sengaja menemui sebuah kotak kayu kecil yang disembunyikan ibunya. Di dalamnya ada surat-surat lama, gambar seorang lelaki berjubah Sami yang kurus, tetapi matanya bersinar. Di belakang gambar itu hanya ada beberapa perkataan pendek. "Minyan, ayah minta maaf." Minyan terdiam. Dia tidak terkejut, tidak marah. Dia pernah meneka, ada sesuatu yang ibunya tidak ceritakan. Cuma sekarang, apabila berhadapan dengan kebenaran, hatinya terasa kosong seolah-olah telah lama menunggu hari ini. Malam itu, Minyan duduk di sebelah ibunya. "Ibu, saya nak jumpa orang dalam gambar tu." Aminah memandang anaknya lama kemudian mengangguk. Seminggu kemudian, mereka menaiki bas menuju ke utara, tempat yang pernah ibunya katakan sebagai tanah suci yang telah secara tidak sengaja melukai seorang insan. Perjalanan mengambil masa lebih sehari.
Apabila tiba di pusat meditasi, angin gunung bertiup sejuk, langit cerah, suasana begitu damai. Seorang Sami tua membawa mereka ke hadapan sebatang pokok bodi besar di sebelah bilik tetamu. Di bawah pokok itu ada sekeping batu kecil terukir tulisan. Orang yang tahu dirinya salah adalah orang yang sedang kembali ke jalan yang benar. Minyan berdiri diam untuk masa yang lama. Aminah menahan air mata. Ini pokok yang ayah kamu tanam. Masa kamu baru sebulan? Sami tua itu senyap-senyap meletakkan sebuah kotak kayu lama ke tangan Minyan. Sami Kasim telah meninggal dunia tahun lepas. Sebelum meninggal, beliau berpesan kepada kami, jika satu hari nanti ada seorang pemuda bernama Ming Nyan datang, serahkan barang ini kepadanya. Di dalam kotak itu ada seutas tasbih kayu, sekeping gambar kecil Minyan semasa masih bayi, dan lebih 20 pucuk surat tulisan tangan, tulisannya lemah tetapi penuh perasaan. Surat terakhir hanya ada satu baris. Ayah tidak pernah berbuat benar kepadamu, tetapi seumur hidup ayah hidup dalam penyesalan untuk menebus detik kesilapan itu. Jika kamu membaca baris ini, maka ayah sudah tenang. Minyan memeluk kotak surat itu ke dadanya, menundukkan kepala dalam-dalam di bawah pokok bodi, tidak menangis, tetapi bahunya sedikit bergetar. Dia tidak menyalahkan, tidak membenci, hanya rasa sebab yang tidak terluah apabila memahami bahwa bapa yang tidak pernah hadir dalam hidupnya telah menghabiskan seluruh hidupnya hanya untuk menunggu satu detik penebusan. Dalam diam, Aminah berdiri di belakang anaknya, matanya memandang langit. Di dalam angin gunung, dia seolah-olah mendengar bunyi loceng lama bergema, bunyi sutra yang merdu dari seorang yang pernah tergelincir dalam dosa, tetapi telah bangkit sendiri, menundukkan kepala dan hidup dengan makna sebenar sebagai seorang manusia. Kehidupan adalah satu perjalanan di mana tiada siapa boleh melaluinya tanpa kesilapan. Ada kesilapan yang datang dari detik kelemahan, dari satu pandangan yang tidak sempat dialihkan, dari satu sentuhan tangan yang disangka hanya belas kasihan. Tetapi cara kita berhadapan dengan kesilapan, menunduk, memperbaikinya, dan terus hidup, itulah yang menentukan nilai sebenar seorang insan. Kisah Sami Kasim, Aminah, dan anak yang bernama Minyan bukan untuk dihakimi oleh orang ramai, tetapi untuk mengingatkan kita bahawa tiada siapa yang suci sepenuhnya, tetapi semua orang berhak untuk bertaubat dan memulakan semula. Sami Kasim telah menghabiskan seluruh hidupnya sebagai Sami yang menjadi contoh, tetapi satu detik kelemahan membuatnya tergelincir dari peraturan. Satu kesilapan, walaupun hanya seketika, cukup untuk meruntuhkan seluruh kerjaya keagamaannya. Tetapi apa yang membuatnya dihormati adalah cara beliau menerima kebenaran, menunduk mengaku salah di hadapan semua penganut, menghabiskan sisa hidupnya di pusat meditasi untuk bertaubat, tidak melarikan diri, tidak memberi alasan, tidak mencari jalan untuk bersembunyi. Aminah, dari seorang gadis yatim piatu yang melangkah masuk ke kuil dengan harapan mencari ketenangan, secara tidak sengaja terjerumus ke dalam lingkaran dosa. Dia boleh memilih untuk melarikan diri, menggugurkan kandungan, menghapuskan masa lalu, tetapi dia tidak melakukannya. Dia menjaga anaknya, anak yang dikecam oleh seluruh kampung sebagai hasil hubungan yang tercela. Dia membesarkan anaknya dengan tangannya sendiri, dengan air mata, dengan pandangan yang tabah dan hati yang kuat. Minyan, anak yang dilahirkan di tengah badai. Tetapi membesar dengan kasih sayang suci seorang ibu dan penebusan senyap seorang bapa adalah bukti perkara yang paling indah. Walaupun di dalam lumpur, teratai masih boleh mekar. Hari dia berdiri di bawah pokok bodi,
Pokok yang ditanam oleh bapaknya yang pernah bersalah dengan penuh penyesalan adalah hari di mana masa lalu, masa kini, dan masa depan bertemu dalam kesunyian. Tiada kata-kata celaan, tiada air mata kemarahan, hanya ada pemahaman, kemaafan, dan rasa syukur. Kerana dia paham, jika tiada kesilapan itu, tidak akan ada kematangan ini. Kuil Cahaya Damai selepas hampir 20 tahun juga telah pulih. Ada Sami baru yang menjadi ketua, bunyi loceng bergema setiap petang, halaman kuil kembali ramai dengan orang yang bersembahyang. Penduduk kampung tidak lagi menyebut tentang kejadian lama itu sebagai satu noda, tetapi menganggapnya sebagai satu pengajaran, satu fasa yang telah berlalu di mana insan-insan yang bersalah telah menggunakan seluruh hidup mereka untuk menebusnya. Kerana memaafkan bukan bermakna menghapuskan kesilapan, tetapi memandangnya secara terus, melaluinya dan tidak membiarkannya berulang. Mesej terakhir, sesiapa sahaja dalam hidup ini boleh melakukan kesilapan, tetapi jangan kerana satu kesilapan kita menguburkan seluruh sisa hidup kita. Yang paling penting bukan di mana anda telah jatuh, tetapi bagaimana anda telah bangkit dan hidup selepas kejatuhan itu. Terima kasih semua kerana sudi mendengar. Saya nak tahu, anda semua sedang menonton dari mana ya? Cuba komen di bawah. Seronok bila dapat tahu kawan-kawan datang dari seluruh pelosok tempat. Apa pendapat anda tentang cerita kali ini? Ada tak bahagian yang menyentuh hati anda? Kongsikan pandangan anda. Saya suka membacanya. Saya doakan, dimanapun Anda berada, semoga Anda dan keluarga senantiasa sehat, selamat, dan berada dalam keadaan yang aman. Jaga diri baik-baik ya. Dan jika Anda sendiri mempunyai cerita atau pengalaman menarik, jangan segan untuk kongsikannya di ruangan komen. Mana tahu kisah Anda boleh menjadi inspirasi untuk kita semua. Jom kita saling berkongsi.